Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokti. Alhamdulillah. Okey, di resipi kali ni, video untuk kali ni Mokti gabungkan resipi lepat. Empat resipi lepat. Pelbagai lepat lah Mokti gabungkan dalam satu video supaya senang untuk rujukkan anda semua, insya-Allah. Jom kita semak pelbagai lepat. Kuih lepat yang Mokti sediakan dalam video ni. Jom. Moga bermanfaat ya. Baik, menu pertama itu lepat ubi kayu. Jom. Sediakan bahan-bahan. 1 kilo ubi kayu. Sedikit garam. 1 mangkuk kelapa parut. 5 sudu gula merah dan 3 sudu gula dan daun pisang untuk membungkus. Baiklah, jom tonton video Mokti ni sampai habis. Kalau nak tahu ilmunya, di sini Mokti akan tunjuk cara bagaimana Mokti sediakan kuih lepat ubi. Mula-mula sekali kupas dulu kulit ubi kayu. Setelah itu, kita akan parutkan terlebih dahulu ubi kayu tersebut. Setelah diparut, kita akan tapis air ubi kayu tu. Air dia ni pahit, kita tak boleh campur sekali. Setelah air ubi parut dikeluarkan, masukkan balik ubi parut tadi. Setelah itu, campurkan sekali dengan kelapa parut.
Masukkan sedikit garam. Masukkan 3 sudu gula pasir. Masukkan 5 sudu gula merah. Kalau tak ada gula merah, boleh juga guna gula Melaka. Diketuk-ketuk dululah gula Melaka tu. Layurkan daun pisang di atas api ataupun dapur gas pun boleh ya. Ini tujuan untuk lembutkan daun pisang supaya senang untuk bungkus lepat ubi nanti. Kemudian potong daun pisang tu mengikut apa yang kita nak lah. Pastikan daun pisang tadi dilap terlebih dahulu. Okey, dah siap bungkus, ready untuk dikukus. Okey, Mok Teh menggunakan kuali saja untuk mengukus. Ini nak bagi tips juga. Okey, sebelum ni Mok Teh dah berbagi tips ni di video yang lepas. Kepada yang tak ada pengukus tu, boleh guna cara yang Mok Teh buat ni. Hanya menggunakan kuali dan alat yang bulat berlubang-lubang tu. Itu je tips. Tak susah sangat pun kalau rasa nak buat kuih kukus tak ada pengukus. Boleh guna cara tips yang Mok Teh sediakan ni. Kemudian masukkan kuih lepat di dalam pengukus untuk dikukus. Kemudian tutup dengan penutup dan kukus selama 20 minit ataupun 25 minit sehingga kuih tu masak. Apabila sudah masak, sejukkan seketika dan boleh dihidangkan. Memang sedap lepat ni tau.
Baik, resipi kedua pula iaitu lepat labu. Okey, jom kita semak bahan-bahan lepat labu ni. Okey, baik, mula-mula sediakan sedikit kelapa parut separuh muda ya. Masukkan sedikit garam. Okey, itu untuk inti. Okey, cuma menggunakan kelapa separuh muda dan sedikit garam untuk inti. Okey, ketepikan. Sediakan 2 cawan labu yang telah dilenyekkan, 1 cawan tepung gandum, 4 sudu tepung beras, 1 cawan gula, setengah cawan santan, 2 sudu tepung jagung, sedikit garam. Okey, dan jangan lupa daun pisang untuk bungkus lepat labu ni. Baik, mula-mula Mak Teh menggunakan labu lah. Okey, 1 biji labu ni Mak Teh akan potong macam biasa. Okey, lepas dah bersihkan apa semua, okey, Mak Teh akan rebus lah. Rebus sehingga empuk labu tersebut. Okey. Okey, dah mendidih, Mak Teh akan tuskan labu ni. Okey. Masa ni baik-baik sebab masa ni panas. Okey, tuskan seketika. Okey, dalam keadaan hangat ataupun sejuk ke, suam ke, bolehlah. Okey, lenyekkan labu tersebut. Okey, dalam keadaan panas hangat-hangat tu kan, kalau kita lenyekkan dia cepat hancur lah. Kalau sejuk pun boleh, tapi dia macam liat sikit. Kalau dalam keadaan panas boleh lenyek. Okey. Lepas tu Mak Teh cuma ambil 2 cawan saja, 2 cawan labu yang telah dilenyekkan tadi. Yang selebihnya boleh buat kuih apa-apa lagi lah. Okey. Mak Teh gunakan 2 cawan labu yang telah dilenyekkan. Baik. Lepas tu Mak Teh aku campurkan dengan 1 cawan tepung tepung gandum. Okey, macam biasa tepung Mak Teh akan ayak terlebih dahululah. Okey, elak daripada sampah ataupun berketul lah. Lebih kurang macam itulah. Baik, tujuan diayak ni untuk pastikan tepung yang kita hasilkan tu betul bersih lah. Kadang-kadang dalam tepung tu ada sampah ataupun ketulan-ketulan gandum tu. Jadi jadi tak elok lah kan. Okey, jadi Mak Teh tapis terlebih dahulu lah, tus. Okey, lepas tu Mak Teh masukkan 4 sudu tepung beras. Mak Teh masukkan dalam cawan tu. Okey, tadi Mak Teh dah suka sebenarnya 4 sudu, lebih kurang macam tu lah. Okey, 4 sudu tepung beras. Okey, tapis macam biasa, tapis juga. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan sedikit garam. Okey, lebih kurang 1 sudu kecil tu dah, macam tu dah, sedikit lah. Okey. Lepas tu gula pasir. Okey, gula pasir ni Mak Teh kurangkan sebenarnya. Resipi dia tu 1 cawan. Dia manis lah, tapi Mak Teh kurangkan sebab Mak Teh nak kurangkan manis. Okey. Lepas tu jangan lupa ini tepung jagung. Tepung jagung 2 sudu tepung jagung. Okey. Satukan sekali lah. Okey. Okey, 2 sudu lebih kurang gitulah. Okey, Mak Teh hayatkan juga. Satukan dalam adunan tu. Okey, baik. Dah tercampur semua tu sekali. Nanti kita akan kacau lah. Dan masukkan santan, sedikit santan. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan sedikit santan. Santan ni yang biasa je, tak pekat sangat, yang tak cair sangat, sedang-sedang lah. Okey, setengah cawan santan. Okey, masukkan je semua. Okey. Lepas tu kacau-kacau sebati. Okey. Okey, nampak. Okey. Ada aja kan. Itulah serangganya. Okey, kacau sehingga sebati lah. Sehingga adunan semua tu tercampur rata. Baik, di video sebelum ni Mak Teh ada juga share cara buat lepat.
Okey, lepat pisang. Okey, ni lepat labu pula. Okey, kalau anda nak nak tahu macam mana Mok Teh menghasilkan kuih lepat pisang tu, boleh anda tekan dekat skrin kat belakang sekali video Mok Teh nanti Mok Teh akan letak kat situ. Okey. Ini cara buat lepat labu. Sebelum ni Mok Teh ada share lepat pisang. Okey. Jadi anda boleh klik je dekat link dekat skrin belakang tu. Okey, jadi anda dapat ilmunya kan kalau nak belajar. Okey, lepat labu, lepat pisang dan sebagainya lah. Okey, nampaknya okey, sambil-sambil cakap dah siap dah kan. Okey, lepas tu okey, ni kelapa. Kelapa ni lebih kurang dalam satu cawan penuh lah, macam tu lah lebih kurang. Okey, Mok Teh masukkan dalam pinggan ni. Lepas tu campurkan dengan sedikit garam. Okey, kelapa ni okey, Mok Teh tak campur sekali dalam adunan tu. Okey, Mok Teh nak buat dia inti sebagai inti. Tapi kalau lepat biasa sebenarnya boleh je kalau nak campur terus dalam adunan tu. Okey, kelapa ni terus campur dalam adunan lepat tu boleh je, tak ada masalah. Tapi Mok Teh nak buat kelainan sikit. Okey, nak jadikan kelapa ni sebagai inti. Sebenarnya sedap juga. Okey, cara macam tu pun boleh. Okey, cara nak letak inti pun boleh, ataupun cara nak satukan sekali, gaul sekali dengan adunan tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni daun pisang. Okey, daun pisang Mok Teh terpaksa beli sebab memang pokok pisang Mok Teh dah lama dah kena tebang sebab dia orang nak buat parking kat depan tu. Okey, jadi tak ada daun pisang lagi, dah tak tanam daun pisang, jadi terpaksa belilah kan kalau nak buat kuih. Itulah. Okey, daun pisang pastikan dilayur di atas api dululah sebelum nak guna. Okey, Mok Teh layurkan di atas dapur gas je sebab tak ada dapur kayu kan. Okey, macam biasa. Lepas tu lap. Kalau tak lap kan dia ada kotoran dia tu, macam Mok Teh tunjuk tadi kan, kotoran dia melekat. Kita duduk taman ni macam tu lah. Lain lah kalau duduk kampung kan, semua boleh ambil, boleh tebas je, nak pakai tebas je, potong je kan. Tapi kat taman ni memang susah sikit lah, nak kena beli semuanya, beli. Okey. Baik, Mok Teh potong mengikut ukuran lah, sama saiz, biar sama saiz macam dalam video tu. Okey, Mok Teh tekap yang sama je, jadi samalah daun pisang tu. Okey, Mok Teh potong bahagian atas dan bahagian bawah biar rapikan dia cantik lah. Okey, daun pisang ni seloknya yang panjang lah, daun pisang yang panjang. Baik, sesudah tu bolehlah kita bungkus dia. Okey, ni proses. Okey, Mok Teh nak bungkus dengan daun pisang ni. Okey, baik. Okey, daun pisang ni okey. Mok Teh akan letak satu daun pisang dekat situ. Okey. Okey, mula-mula ambil sedikit adunan labu, lepat labu tu. Okey, kita akan Mok Teh akan letak dalam daun pisang tu lah, lebih kurang 1 sendu ataupun 1 sudu. Tengoklah macam mana kita nak nak lebihkan adunan ataupun kurang. Tapi tengok keadaan juga biar kita boleh bungkus adunan tu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit lah. Pandailah agak ya. Okey, sebab kalau terlalu banyak nanti dia terkeluar pula bungkusan dia. Tapi kalau terlalu sikit kempes pula. Okey, lepas tu Mok Teh akan masukkan inti kelapa dengan garam tadi kan. Okey, senang je kan. Lepas tu bungkus lah macam biasa bungkus. Okey, bungkus macam Mok Teh tunjuk dalam video tu. Okey, senang bukan? Okey, lipat kiri dan kanan. Tada, siap bungkus, belum lagi siap untuk dimakan. Itulah. Okey, lepas tu dah siap semua. Okey, baru kita kukus dia. Okey, ni Mok Teh dah ringkaskan, Mok Teh dah susun dalam pengukus. Okey, pengukus ni. Okey, lepas tu Mok Teh akan kukus lah. Okey, sebelum tu didihkan dulu airnya. Okey, dah mendidih, susunlah dalam pengukus ni. Okey, boleh tutup dan biarkan selama 15 minit, lebih kurang macam tu, 15 minit ataupun 20 minit, lebih kurang macam tu lah. Tengok keadaan dapur kita lah. Okey, baik, Mok Teh ringkaskan nampaknya. Okey, dah masak. Okey, lepas tu biarkan sekejap, Mok Teh ambil. Okey, masukkan dalam pinggan lah. Biarkan dia sejuk. Okey, lepas tu boleh dimakan. Okey, senang bukan? Tak susah pun sebenarnya buat lepat labu ni. Yang penting ada labu lah. Kalau lepat pisang, kena ada pisang. Macam tu lah lebih kurangnya. Okey, dah namanya lepat kan. Itulah. Okey, Mok Teh buka. Nampak? Memang nampak kuning dia tu pun dah menyelerakan. Menu ketiga iaitu
tepung bungkus. Okey, jom. Sediakan setengah biji kelapa parut, 1 ketul gula Melaka. Seeloknya dihancurkan dulu ya. 1 cawan gula merah, 2 simpulan daun pandan, sedikit air, 1 sudu besar gula dan sedikit garam ya. Okey, baik, inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, baik. Seperti kelapa, Mak Teh cuma guna separuh saja. Okey, sebiji kelapa tu Mak Teh guna separuh saja kelapa parut. Seeloknya kelapa ni kita ambil bahagian putih dia saja. Yang bahagian bawah kelapa tu tak payah ambil lah. Yang hitam, yang warna hitam kan, tu tak payah. Okey. Lepas tu gula merah, gula perang ni kan. Okey. Lepas tu 1 ketul gula Melaka dan 2 simpulan daun pandan. Okey, untuk gula Melaka dia berketul kan. Okey, jadi kita perlu ketuk dia terlebih dahulu. Untuk apabila kalau kita masak tu dia cepat masak lah, cepat cair. Maksud bukti macam tu lah. Okey, ni tengok nampak dia masih berketulan kan. Ketulan yang besar, Mak Teh dah ketuk dia dululah. Baru masuk dalam kuali untuk dimasak. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Apabila masak nanti dia cepat cair lah. Okey. Okey, dah sediakan bahan-bahan tu. Okey, sebelum tu masukkan dulu sedikit air. Okey. Sedikit saja. Okey, lepas tu dah boleh hidupkan api. Okey. Lepas tu dah mendidih. Okey, kita slowkan api tu, renekkan sekejap supaya gula Melaka tu dia cepat cair lah. Kita tekan-tekan sikit, nanti dia cepatlah cair tu. Okey. Lepas tu masukkan sedikit garam, sedikit gula, 1 sudu besar gula. Gula ni kalau nak masuk silakan, kalau tak nak masuk pun tak apa. Okey, kesesuaian lah. Kalau rasa nak makan lebih manis, masuklah sedikit. Okey, lepas tu okey, dah didih semua tadi tu, boleh masukkan kelapa parut. Kelapa putih, yang warna putih ni. Okey, putih saja ya, yang warna putih saja kita ambil. Okey, ni setengah biji kelapa lah, kelapa parut. Okey. Baik, masukkan dalam kuali tu. Okey, lepas dah kita masuk tu, boleh kacau-kacau macam biasalah. Okey, biar sebati dan tercampur lah warna gula Melaka tadi tu dengan kelapa. Okey, kacau-kacau, sebatikan dia. Macam tu lah lebih kurang. Senang je buat inti kelapa ni. Tapi kalau kita buat inti kelapa ni siap-siap, jadi kalau kita nak buat kuih apa-apa, senang, cepat lah kan. Okey. Cuma inti kelapa ni kita simpan dalam peti ais. Time nak buat kuih tu, kita ambil lah. Jadi senang menyenangkan kerja di dapur mak-mak kita ni. Termasuk kita lah mak-mak kan. Itulah okey. Ini cara Mak Teh selalu buat macam ni lah. Jadi senang. Okey, lepas tu renekkan dengan api yang perlahan sehingga kering. Betul-betul kering lah. Okey, maknanya kering tak sangat lah, macam basah-basah, lembab-lembab sikit gitulah lebih kurang. Jadi kita dah gentil dia tu, nak letak dalam kuih, mana-mana kuih tu dia dah terbentuk bulat. Lebih kurang macam tu lah. Okey, ni nampaknya dah okey, dah boleh angkat. Lepas tu boleh keluarkan daun pandan tu. Okey, lepas tu inti kelapa tu kita dah boleh simpan dalam peti ais lah, masuk dalam bekas. Dah boleh simpan dalam peti ais. Okey. Untuk sebenarnya daun pandan ni untuk mewangikan inti kelapa ni sebenarnya. Ada setengah orang tak letak pun boleh juga. Tapi kalau letak, aroma daun pandan tu meresap lah sikit, bau wangi lah sikit, macam tu. Tapi kalau tak ada betul daun pandan, boleh juga buat inti kelapa, tak ada masalah. Baik, nampak inti pun dah siap. Okey, kita fokus pula untuk buat tepung bungkus. Okey. Okey, inti dah siap, nanti gentil-gentil, lepas tu boleh sediakan tepung bungkus lah.
Sebelum tu, okey, Mak Teh gentelkan dulu ya, buat bulat-bulat. Jadi senang nak masukkan dalam tepung bungkus nanti masa kita bungkus nanti. Okey, gentel-gentel je. Macam tu. Kepal-kepal macam tu. Gentel kecil-kecil sehingga habis lah ya. Okey, dalam video ni Mak Teh tunjuk secara terperinci ya, biar anda semua faham ya. Daripada A sampai Z. Okey, Mak Teh letak dulu atas tutup tu. Ini kalau inti dia, kalau macam kita dah gentelkan, kalau macam tak habis boleh simpan dalam peti air sebab dia boleh tahan lama. Okey, Mak Teh gentel nampak. Lebih kurang macam tu lah ya, bulat-bulat macam tu. Nampak? Cantik kan? Okey, buatlah sehingga habis. Baik, nampaknya lebih kurang macam ni lah Mak Teh gentelnya. Okey, dah siap. Okey, fokus pula pada nak buat tepung bungkus. Okey, kita tengok bahan-bahan ya. Bahan untuk tepung bungkus pula. 2 cawan santan, 2 sendok tepung beras, sedikit garam dan sedikit gula. Baik, ini 1 cawan santan, tapi Mak Teh guna 2 cawan santan. Okey. Okey, ni lah. Ni nanti Mak Teh akan sukat lagi lah. Maknanya 2 cawan santan lah kan. Okey, masukkan dalam kuali. Okey, pastikan masa ni kuali jangan panaskan lagi ya. Okey, masukkan santan dan masukkan 2 sendok tepung beras. 2 sendok ya. 2 sendok 2 sendok yang kita cedok nasi tu. Bolehlah macam tu. Sukatan dia lebih kurang macam tu lah, tak apa. Okey, masukkan. Okey, satukan dalam santan tu, tepung beras tu. Okey, masa ni api jangan hidupkan lagi tau, kena larutkan dulu santan, tepung beras, dan boleh masukkan gula dan garam. Okey, Mak Teh dekat video ni lupa pula nak snap masa ambil gula, masa masukkan gula dan garam tadi, tapi anda faham ya. Okey, masukkan sekali sedikit gula dan sedikit garam. Okey, masa ni kacau-kacau sebati. Okey, biar larut, sebati dan larut lah tepung, gula, garam. Okey, tepung beras tadi, gula, garam, biar larut. Okey. Okey, kacau-kacau. Okey, masa ni okey, dia dah sebati semua. Okey, baru boleh hidupkan api. Kena ingat tau, jangan terus hidupkan api, nanti berketul, dia tak cantik. Okey, lepas tu dah dia sebati semua, baru boleh hidupkan api. Okey, dan kacau perlahan-lahan. Okey, api pun perlahan ya. Okey, jangan terlalu kuat. Okey, slow-slow je api dan selalu kacau, jangan tinggal. Masa ni nak kena kacau sampai dia likat pekat. Macam tu ya. Baru adunan tu cantik lah. Okey. Kena selalu kacau-kacau. Okey. Buat kuih ni senang je, tapi kadang-kadang itulah. Okey, nampak tak? Okey, dah kacau selalu, nampak tak? Dia dah pekat kan? Kita menggunakan api yang perlahan. Dia dah semakin pekat-pekat. Ni teruskan kacau je sehingga dia memang betul-betul likat. Alright. Dah jadi likat tu. Masa ni kacau-kacaukan lagi biar dia pekat betul-betul masak. Okey. Teruskan kacau lagi masa ni. Adunan dia pun dah cantik kan? Likat dah cantik. Okey, teruskan kacau lagi.
Kalau dah macam ni, okey, diikat macam ni dah boleh tutup api lah. Okey, lepas tu boleh masukkan dalam bekas lah. Lepas tu kita, okey, Mak Teh masukkan dalam bekas. Okey, asingkan dalam bekas ya. Lepas tu nanti kita akan sejukkan dia seketika. Okey, biarkan dia sejuk seketika lah. Dan inilah hasilnya. Okey, biarkan sejuk dulu. Okey, lepas tu Mak Teh ambil daun pisang tadi yang telah dilayur tadi tu. Okey, Mak Teh potong bahagian atas tu, atas kat daun pisang tu kan. Dia keras kan. Okey, buang je yang bahagian keras tu. Okey, tepi tu senang nak lipat dan cantik lah masa kita nak lipat tu. Nak lipat untuk bungkus tepung bungkus ni. Baik, nampaknya inti kelapa tu Mak Teh dah gentel-gentel, dan ini tepung yang dah Mak Teh masak dah disejukkan lah. Okey, ready kita bungkus tepung bungkus ni. Okey, Mak Teh ambilkan sedikit tepung bungkus ni. Tepung, tepung dia tu Mak Teh letak dalam daun pisang. Mak Teh guna 2 sudu ya, susah. Sebab dia macam pejal-pejal melekat macam tu kan. Okey, jadi 2 sudu tu guna, jadi senang sikit lah kita nak aturkan dia dalam daun pisang tu. Okey, lepas tu masukkan inti. Lepas kita masuk tepung tu, ambil inti yang kita dah gentel tadi. Okey, letak. Tapi sebenarnya kalau tak nak gentel inti ni pun tak apa, boleh je letak macam tu. Tapi kalau gentel tu nampak kemas sikit lah. Macam tu. Okey, lepas tu tutupkan sedikit tepung tadi tu supaya inti dia tu tidak kelihatan sangat lah. Okey, nanti dia bungkus nanti nampak cantik lah. Maknanya inti tu tak nampak lah. Okey. Okey. Lipat je macam tu. Okey, lepas tu lipat sikit tepi tu. Okey, rapikan. Lipat sikit tepi tu. Itu sebenarnya untuk rapikan bungkusan dia. Okay, nampak kan rapi kan kalau kita lipat tu ujung tu. Rapikan dia. Okey. Lipat kat bawah tu. Okey, dah jadi. Senang bukan? Senang je. Inilah lebih kurang Mak Teh buat. Okey, dah bungkus. Okey, lepas tu sediakan untuk pengukus lah, untuk mengukus. Okey, Mak Teh guna kuali je. Lepas tu masukkan air. Lepas tu Mak Teh gunakan dulang yang berlubang-lubang ni. Dulang steel tu. Okey, itu je, senang nak kukus. Ringkas. Okey. Lepas tu susun lah tepung bungkus tu ke atas dulang yang berlubang tu. Okey. Sehingga habis. Lepas tu tutup. Senang je. Okey, lepas tu Mak Teh ambil penutup, tutup. Okey. Okey. Kukuslah sehingga masaklah. Lebih kurang 20 gitulah, 20 minit atau 25 minit, lebih kurang macam itulah. Okey. Nampak tak dah keluar wak tu? Okey. Nanti Mak Teh akan angkatlah. Okey. Panas ni. Okey. Baik-baik ya, masa ni panas. Okey, nampak. Nampaknya kuih tepung bungkus Mak Teh ni dah masak. Okey. Lepas tu sejukkan dulu tau. Jangan terus makan gitu. Dia masih lembik lagi. Okey. Tunggu dia betul-betul sejuk. Baru boleh kita buka dan makan. Sedap. Dan yang akhir, menu keempat iaitu lepat pisang. Bermacam-macam lepat hari ni Mak Teh kongsi. Okey, pisang ni. Baiklah, jangan buang masa lagi. Jom sama-sama kita sediakan bahan apa yang diperlukan untuk buat lepat pisang yang sedap ni, yang lemak-lemak manis gitu. Okey,
Jom kita intai dan sediakan bahan-bahannya. 6 biji pisang, sedikit kelapa parut, sedikit garam, 1 cawan tepung gandum dan 3 sudu gula. Okey, itulah bahan-bahan yang diperlukan. Okey, seeloknya kalau ada pisang yang dah masak macam gini kan. Okey. Baguslah, tapi pisang yang segar biasa pun boleh, tak ada masalah pun. Okey. Baik. Dan sediakan juga kelapa parut. Seeloknya kelapa tu kelapa muda sikit lah. Dan jangan ambil kelapa yang bawah kelapa tu, yang hitam tu. Kalau boleh kelapa putih saja ya, seeloknya. Okey, baik. Pisang. Ni mula-mula Mak Teh keluarkan kulit dia lah. Okey, sebab pisang ni dia terlalu masak, jadi kulit dia pun dah hampir melekat. Jadi Mak Teh menggunakan pisau lah, senang. Dia tak boleh nak tarik dah macam pisang biasa tu kan, sebab dia dah terlalu masak kan. Okey. Tapi walau pisang gini sebenarnya elok lagi. Nampak. Okey. Ni Mak Teh dah keluarkan kulitnya lah, kopek kulitnya. Okey, buang yang macam kehitaman gitu tu. Okey. Mak Teh kena guna pisau baru dia kulitnya tu senang nak dikeluarkan. Kalau kita tarik macam pisang biasa tu, dia melekat sebab dia terlalu masak kan pisang ni. Okey, untuk pisang tak kisahlah pisang apa sebenarnya, boleh je. Untuk buat lepak pisang ni tak kisah pisang apa pun. Janji pisang lah. Okey, Mak Teh guna pisang pisang 60 hari tak silap Mak Teh ni. Okey, 6 biji pisang lah. Okey, lepas tu Mak Teh lenyekkan. Macam biasalah lenyekkan. Okey, baik. Okey, 6 biji pisang ni pun bolehlah untuk kita makan petang, okey, ataupun sarapan pagi. Okey. Lepas tu Mak Teh campurkan sedikit garam, okey, ke dalam pisang yang telah dilenyek tadi itulah. Okey. Lepas tu Mak Teh kacau-kacau menggunakan senduk lah, sebab yang untuk lenyek pisang tadi tu, pisang kita pun dah hancur, tak perlu lenyek lagi lah. Okey, gunakan senduk aja. Okey, lepas tu Mak Teh masukkan 1 cawan tepung gandum. Okey. Aduk rata, kacau sebatilah. Biar tercampur tepung gandum tu ya. Tepung gandum, pisang tadi, garam kan yang telah kita satukan sekali tu. Okey. Okey, aduk-aduk okey, sehingga sebati semua. Okey, sebenarnya buat lepak pisang ni sebenarnya tak susah pun, senang sangat. Bahannya pun memang tak banyak kan. Bahannya pun yang pentingnya ada kelapa, lepas tu pisang, lepas tu campurlah macam gula apa semua tu kan. Okey, garam, itu je bahannya, amat senang sekali. Okey. Okey, lepas tu Mak Teh campur 3 sudu gula. Okey. Okey, gula ni kalau anda nak rasa nak kurangkan, tak kisahlah, kurangkanlah 2 sudu ke. Mak Teh letakkan 3 sudu gula tu. Dah sesuai lah dengan 1 tepung cawan gandum. Lepas tu 6 biji pisang tadi. Okey. Dan kelapa parut tu Mak Teh akan satukan kejap lagi. Okey, dah sebati semua gula semua tu. Okey, ni ni kelapa yang seeloknya kelapanya jangan ada yang hitam tu ya. Seeloknya yang putih saja ambil. Okey, seeloknya kelapa muda sikitlah. Okey, baru sedap. Okey. Mak Teh tukarlah dengan sudu, senang. Mak Teh nak gaul yang melekat dekat senduk tu, Mak Teh keluarkan.
Okey, lepas tu aduk-aduk rata biar tercampur kelapa sekali. Ada setengah orang buat lepat ni dia tak campur terus kelapa kan dalam ni. Ada setengah dia campur, dia buat inti dia. Tak kisahlah, terpulang lah cita rasa masing-masing. Okey. Tapi Mok Teh suka yang macam ni lah. Maknanya kelapa terus masuk dalam adunan pisang apa semua tadi. Okey, tak kisah, sedap juga. Sebenarnya atas cita rasa lah. Ada yang letak kelapa tu kat tengah-tengah masa nak bungkus tu. Tapi Mok Teh terus masuk kelapa dalam adunan pisang ni. Okey, baik. Nampaknya dah siap ketepikan. Okey, Mok Teh akan lap daun pisang. Okey. Itulah daun pisang Mok Teh ni. Pisangnya pun tak berapa besar daunnya. Tadi suruh anak Mok Teh ambil kat depan tu. Memang kecil, jadi Mok Teh terpaksa gabungkan cantumkan dua, nampak, sebab pisang ni memang terlalu kecil. Itulah pisang 60 hari Mok Teh tanam tu kecil, jadi Mok Teh gabungkan dua. Tapi kalau anda ada daun pisang yang lebar tu, cantik lah, lagi cantik lah, gunting cantik lah. Tapi ni Mok Teh dah okey, Mok Teh cantumkan dua macam tu. Tapi tak apa, disebabkan nak makan lepak pisang, okey, tak kisahlah. Okey, sebab nak pergi beli kat kedai pun tadi masa anak Mok Teh pergi beli tak ada, dah habis juga kat kedai. Jadi Mok Teh terpaksa guna juga okey, daun pisang yang macam tak cukup saiz ni. Tapi Mok Teh cantumkan lah. Tapi tak apa, boleh juga, jadi juga. Okey, nampak. Okey, Mok Teh lipat kiri dan kanan. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, Mok Teh ambil. Okey, daun pisang, nampak? Daun pisangnya tengok. Terpaksa Mok Teh cantumkan. Tapi tak apalah, yang penting boleh juga makan lepak pisang ni. Okey, lepas tu okey, masukkan adunan tadi kat tengah tu. Okey, terus lipat sebab Mok Teh dah campurkan dengan kelapa tadi. Ada setengah orang dia masuk adunan tu baru dia masuk kelapa kan. Tak kisahlah mana-mana pun. Okey, janji atas cita rasa kita lah nak macam mana. Okey, lepas tu Mok Teh lipatkan kiri dan kanan. Okey, nampak cantik juga sebenarnya, walaupun daun kelapanya tu kecil. Jadi cantumkan. Nampak ni hasil yang Mok Teh buat tadi. Okey, lepas tu bungkuslah sehingga habis. Lepas tu Mok Teh kukus. Okey, kukus, dah buat semua tu, kukuslah macam biasa sehingga masak lah. Lebih kurang 15 minit, 20 minit macam tu lah. Baik, Mok Teh ringkaskan. Nampaknya dah masak. Okey, Mok Teh dah sejukkan tadi, baru Mok Teh buka. Okey, dah masak ni lah. Okey, boleh sedia dihidangkan lah. Dah sejuk tu. Okey, boleh sedia dihidangkan dalam pinggan. Okey, ni Mok Teh dah buka. Okey, memang jadi dan memang sedap lah. Okey, okey, ni Mok Teh cuba sudukan dia, nampak. Memang lembut dan memang sedap lah rasa lemak-lemak pisang tu. Okey, senang bukan buat lepak pisang ni. Okey, Mok Teh harap anda boleh mencubanya ya. Okey, alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian Mok Teh untuk hari ini. InsyaAllah di lain waktu Mok Teh akan siarkan dengan resipi-resipi yang lebih menarik lagi. Okey, selalu follow Mok Teh dan jangan lupa yang baru menonton tu, okey, tekan tombol loceng tu untuk dapatkan segala resipi-resipi terbaru daripada Mok Teh. Nampak? Ni dah lepak pisang yang sudah siap dihidangkan, sedia untuk dimakan. Okey. Okey, dan jangan lupa follow Mok Teh di channel kedua Mok Teh, iaitu Mok Teh Live Story. Baik, sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh okey untuk kali ini. Okey, moga bermanfaat. Okey, sekali Mok Teh bagi 4 menu lepat. Mana tahu kan, senang dalam satu video semua ada lepat, pelbagai lepat. Jadi senang untuk rujukan. Mana tahu ada yang nak meniaga ke apa. Okey, sampai di sini dulu. Bye. Assalamualaikum.